sebenarnya kami tengah teruja dengan satu buku yang mana yang Farah sedang pegang ni, bertajuk Mek Mulung. Saya tak pernah lagi tengok buku yang ada trailer. Macam movie kan, ada trailer movie kan. Yang ni ada trailer, buku ni ada trailer. Saya tengok. Okey, dipercayai wujud lebih 400 tahun yang lalu. Macam apa lagi? Lengkap cerita, lakon, tari dan muzik. Dan dipaparkan di sini di mana halaman bercerita tentang trailer tersebut. Dan banyak lagi lah. Tu barulah dah trailer, dah teaser bagi kita dah macam teruja. Barulah start mukadimah ceritanya. Ini adalah buku sejarah tu yang paling best tu. Dengan cara yang begitu kreatif sekali supaya anak-anak kita kalau tak sama masa kita nak belajar buku sejarah tulis saja kan. Jadi agak membosankan. Jadi ini satu idea kata supaya kita tak jemu menyelak daripada satu slide ke satu slide. Tapi kenapa Farah pegang buku ni? Sebenarnya ada program ini sangat bagus. InsyaAllah memartabatkan jiwa menulis dalam semua orang, masyarakat Malaysia khususnya. Iaitu topiknya ialah kita akan berbincang ini program ataupun satu acara yang berkaitan dengan penulis Malaysia, iaitu program Kemuncak Penulis Malaysia, insyaAllah. Dan bersama kita di studio adalah sebenarnya Tok Guru saya juga masa kat universiti dulu. Masya Allah, orangnya saya yakin orang yang insyaAllah akan memberikan maklumat yang baik. Encik Muhammad Khair Ngadirun, pengarah urusan ataupun ketua pegawai eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Ahlan wa sahlan. Tafadhal mashkura. Syukran jazilan. Afwan. Ingat tang tu je lah kan. Baik, pertama sekali kita cerita mengenai apa sidang Kemuncak Penulis Malaysia ini. Apakah ia? Baiklah, pada 24 hingga 26 hari bulan ini di Jitra Kedah, kita akan adakan pertama kali sidang Kemuncak Penulis Malaysia yang menggabungkan lebih 14 organisasi kerajaan yang di dalamnya ada penulis dan 36 persatuan ahli-ahli persatuan penulis yang akan duduk berhimpun, bersidang dan juga mengupas isu-isu tertentu dalam mengangkat penulisan sastra sebagai teras pembangunan negara kita. Okey, jadi akan dirasmikan pada 25 Oktober oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Mufis Tun Mahathir. Jadi orang kata bagaimana perancangan ke tarikh 25 Oktober tersebut? Dan termasuk dengan pelancaran buku ni sekali kan? Sebenarnya apa yang berlaku ialah 24 malam. 24 malam itu akan ada pelancaran perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mufis yang akan sebenarnya melancarkan dua sidang kemuncak ini yang menggariskan sidang kemuncak dan juga seterusnya melancarkan buat pertama kali buku Mek Mulung yang merupakan warisan Kedah tua. Satu-satunya tarian yang ada di Kedah dan di dunia itu ada satu saja dan asasnya di Wang Tepus Jitra Kedah. Dan kita merasakan bahawa pada majlis itu kita akan mengumpulkan penulis yang akhirnya akan membuat satu resolusi bagaimana kita boleh memberi peranan dalam menyampaikan dasar-dasar kepada kerajaan supaya penulis menjadi sebahagian. Sebab kalau kita melihat sejarah, penulis mempunyai antara peranan paling besar untuk mengangkat darjat dan martabat bangsa. Kita bercakap mengenai penulisan buku kan, dia lebih komplit sebab ni dia bukan cerpen, bukannya karya-karya pendek, dia complete information yang boleh merubah minda. Dan kalau kita lihat sejarah kita, bayangkan negara kita bebas daripada penjajah, bayangkan tanpa pertumpahan darah yang melampau kan, kerana penulis-penulis yang begitu talented yang telah mampu merubah minda masyarakat, bukan pada ketikanya tapi dia berfikiran kerana 10 tahun ke hadapan. Jadi sekarang ni dengan ada apps, dengan telefon, kita mungkin tidak lagi mahu membaca a complete book. Jadi bagaimana Cik Khair nak memastikan dengan adanya program ini kita dapat menghasilkan penulis-penulis yang bagus yang dapat merubah minda dan menghasilkan rakyat yang mahu membaca? Berjuang untuk kemerdekaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah mengisi kemerdekaan. Pengisian inilah yang sebenarnya ingin kita gariskan supaya kita ada hala tuju dalam menulis. Maksudnya penulisan ini bukan sekadar suka-suka, tapi ada matlamat akhir yang lebih besar. Sebab itu sidang ini akan memperincikan beberapa bidang penulisan, puisi, sastra dan sebagainya. Dan apps ini sebenarnya akan membantu. Dia adalah sebagai wadah atau wahana saja, tapi pengisian itu lebih penting. Sebab itu apa yang kita pentingkan adalah konten pada waktu itu. Sebab itu kita memanggil Profesor Ulung Tan Sri Muhammad Kamal Hassan yang akan buat ucap pertama. Itu kita terbuka pada umum.
Okey. Pada 25 hari bulan pagi pukul 11 ada ucap pertama, dia akan terbuka pada umum yang membincangkan soal bagaimana penulis dan tanggungjawab dia dalam membangun negara. Lepas itu kita ada juga sastrawan negara, 4 orang akan hadir. Datuk Kemala, Datuk Anwar Ridwan, Profesor Muhammad Haji Saleh dan juga Datuk Bahazin. Empat ini akan mengupas apakah hala tuju sastra di Malaysia, dan ini juga kita buka pada umum pada petang 25 hari. Tapi sepanjang daripada 4 hingga 26 tu memang terbuka. Ada penyertaan tertentu ke yang ada sebenarnya kita buka umum hari itu pada awal September. Kita buka melalui talian. Kita hadkan pada 200 penyertaan. Patutnya habis pada 5 hari bulan, tapi kita cepatkan 15 September sebab sambutan yang sangat hebat. Dan sekarang pun bukan lagi 200, jadi 230 sebab ada rayuan, ada yang dia orang kata dia tak boleh tengok online dan sebagainya. Jadi kita telah menambah 230, tidak termasuk pemakalah dan moderator. Dan kita merasakan dalam 300 orang akan berhimpun di sana. Okey, berkaitan dengan buku yang kita tunjukkan tadi, nak tahulah lebih cerita tentang sejarah dan cukup menarik hasilan buku ini. Kenapa kita kena menghargai intipati buku ini? Betul. Dia begini, kita ada banyak warisan. Dan warisan tu kalau kita tidak bukukan, dia akan hilang begitu saja. Berapa banyak tradisi kita yang hilang. Ada orang kata mungkin tradisinya ada baik ada buruk, tapi kita kena melihat apa baik buruk tu dan kita pilih yang baik. Dan kita merasakan antara di Malaysia ni hanya Mak Yong sahaja yang telah diiktiraf sebagai warisan dunia. Tapi kita ada banyak lagi sebenarnya bagaimana masyarakat kita mempunyai tradisi-tradisi tertentu, dan salah satu daripadanya yang memang asalnya di Kedah, di Wang Tepus, dan masih ada, tapi kalau kita tidak lakukan sesuatu dia akan lupus. Sebab itu kita ada buku ni memang khas dibuat atas tajaan Bina Darul Aman. Sebab program SKPM ni sedang kementerian perkembangan adalah anjuran bersama ITBM, Bina Darul Aman dan juga PENA, Persatuan Penulis Nasional. Itu dia. Kalau bila boleh dapatkan? Adakah akan berada di Kedah saja sementara ni atau di seluruh Malaysia? Pada 25 hari bulan dah boleh dapat di kedai buku. Selepas pelancaran yang pada 24 hari bulan. InsyaAllah. Kepada para penonton semua mungkin boleh dapat melihat muka depan Mula ini. Baik, sekarang ni kita nak pastikan bahawasanya setiap maklumat yang ada di tangan saya ni, sebagai contohnya in hard copy, ada juga aplikasi apps yang mudah dilayari. Bagaimana antara usaha Institut Terjemahan untuk memastikan bahawa kalau semua buku mudah diperolehi melalui online? Ada dua perkara yang kita buat. Pertama adalah jualan buku secara hard copy, dan juga hard copy ni pun ada dua, boleh beli di kedai ataupun melalui laman web kami. Boleh beli online, boleh buat. Selepas ini ialah biasanya kita lepas setahun atau 2 tahun kita akan kalau ada permintaan barulah kita akan convertkan kepada application web online. Tapi sekarang pakai e-book e-book. Tapi buku seperti ini sebenarnya lebih sedap dibaca dia dengan tangan, sentimental value disimpan, pegang disimpan. Gambar dia lain sebab kalau gambar di apps tu dia tak boleh rasa. Ni sebab banyak gambar-gambar ada simpanan secara fizikal dia coffee table book. Baik, bercerita tentang penulis. Kalau kita tengok kalau himpunan penulis-penulis kebanyakannya yang menghadirkan diri adalah yang berumur, yang atau orang berpengalaman lama. Kau nak tengok yang belia ni agak sukar. Kenapa agaknya Adakah zaman sekarang ni orang tak gemar menulis, atau penulis ni tak suka beramah mesra atau berkumpul? Apa pandangan? Tapi saya nak betulkan sikit perception yang tu. Untuk sidang kemuncak kali ini, daripada 230 orang tu lebih ramai yang belia. Maksud saya yang bawah 50 ke bawah tu lebih ramai daripada yang berusia. Tapi yang bawah 30 tahun pun 31 orang. Jadi ini saya fikir pertama ialah menolak tanggapan yang begitu. Yang kedua ialah ada juga persepsi begini. Orang muda ni dia tak suka untuk datang-datang, gathering, tak ada. Dan orang muda jiwanya jiwa yang memberontak. Jadi kita kena biarkan sebentar untuk mereka begitu. Tapi bila mereka dah berusia sampai sikit, tahap umur 30 ke atas, mereka akan berkumpul. Macam Farah waktu universiti dulu kan, agresif. Tapi bila dah tak berapa nak muda kan, dia akan jadi seorang. Jadi biarlah dia belajar proses kehidupan tu begitu. Kita jangan terlalu, sebab kalau memang sebab dalam biasanya kalau kita ada seminar semua adalah
pihak-pihak yang matang, yang tua yang akan mendominasi. Jadi anak muda kadang-kadang sukar. Jadi kita biarkan mereka belajar sikit-sikit dan nanti akan tiba waktunya untuk dia kembali ke arah yang sepatutnya. Atau yang lebih matang ni kurang memberi ruang kepada yang muda ke? Dia boleh sebut mendominasi. Ada juga yang begitu, tapi apa yang kita pastikan di sini ialah sewaktu sedang kemuncak ini memang ada penulis muda yang akan kita berikan tempat bercakap. Ada ruang tertentu yang mereka menjadi sebahagian daripada pemangalah. Wan Nur Azriq, Nazmi Yaakob yang saya boleh sebutkan antara usia-usia 30-an dan awal. Okey, ala-ala ceritakan sikit antara pengisiannya. Program yang kita lakukan sebenarnya ialah dia akan pertama mengupas pertanggungjawaban penulis. Yang kedua ialah dia melihat pada hala tuju bagaimana sewajarnya dunia penulisan itu nak dibawa ke arah mana. Apakah dengan pengalaman yang berlaku, dengan cabaran-cabaran yang berlaku, dengan hambatan-hambatan yang berlaku, apakah tanggungjawab kita sebagai penulis untuk memastikan bahawa jati diri kita kekal dan ketamadunan kita akan diangkat. Itu yang paling penting yang kita rasakan. Sebab tu ini kombinasi penulis, sastrawan, kita ada wartawan, kita ada juga ahli akademik yang akan terlibat sebagai ahli panel atau pemakalah sebab tu persiaran tersebut. Encik Head, dalam masa 30 saat kita wawarkan di mana lokasinya, tempat dia, bagaimana nak hubungi dan juga kenapa mereka ingin datang. Di Gita Kedah di Darul Aman Golf Resort pada 24 hingga 26 kita adakan sidang keputusan Penulis Malaysia. Pada malam 25 kita ada malam baca puisi wasatiyah yang terbuka kepada umum. Jadi kita harapkan semua orang boleh hadir. Sekarang boleh layari www.skpm.net. Akan dapat semua informasi di situ. InsyaAllah. Jazakallahu khairan kathiran, Cik Khairi. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Moga maju jaya, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Kita sudah pun sampai di penghujung rancangan. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami selama 2 jam dan kami doakan semoga setiap maklumat dan ilmu yang kita peroleh hari ini diberkati. Dan jangan lupa orang Melaka ataupun orang berdekatan dengan Melaka, penuhilah Stadium Hang Tuah Melaka sempena dengan majlis Melaka berselawat, insya-Allah pada malam ini ya. Dan terima kasih daripada saya Masmi dan juga Farah Adiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitnya mentari tanpa sinarnya, langkah terhenti sebelum ianya bermula. Pandangan teralih seketika, ingatan diselami terasa, merindu cahaya cinta. Jauhkan telah hidup di Kembara, terasa jarak ini masih belum terdebak. Hati mulai diganggu curiga, naungan batin makin tak tega, merindu cahaya cinta. Masih ada yang tersisa dari rindu cahaya cinta. Yakinlah di sana ada cahaya yang menunggu sang pengembara, menunggu untuk menyinari selalu selamanya. Rindu ini cahaya cinta. Kembara, rindu ini hadir sebagai satu pertanda, petanda hati yang masih hidup dan merasa. Rinduilah cahaya cinta. Meneruskan langkah ketika hati seolah telah terhilang arah. Ubati luka yang kian parah, lelah menanggung sakitnya lara.